Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama dalam live pada malam ini. Kita bersama dalam live ini, kita akan membicarakan tentang kesan pandemik COVID-19 kepada nasib waris. Dan live ini adalah merupakan jaringan kerjasama di antara Persatuan Transformasi Ekonomi Muslim Pertim dan Muhammad Mahfuz Kafala, agensi MNK Kafala lah. Okey, baik. Sebelum saya memula live pada malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya adalah Muhammad Yashamuddin bin Muhammad Alid, selaku moderator pada malam ni. Okey, saya tidak berseorangan. Okey, pada malam ini kita ada panel jemputan kita yang merupakan nama diberi nama diberi ialah Puan Nur Arifah binti Ganti, dan beliau merupakan seorang director, agensi director di MNK Kafala, Muhammad Mahfuz Kafala agensi. Okey, izinkan saya menceritakan sedikit tentang panel kita, latar belakang panel kita pada malam ini. Ya, Puan Arifah boleh ya? Okey, boleh. Alhamdulillah. Ya. InsyaAllah. Ini adalah Puan Arifah daripada Muhammad Mahfuz Kafala Agency, and then saya akan menceritakan sedikit tentang latar belakang beliau. Okey. Ceritakan sedikitlah mengupas mengenai topik keadaan pandemik sekarang ni lah yang berlaku pada negara kita ini, iaitu kesan pandemik COVID-19 itu terhadap nasib waris itu sendiri. Dengan keadaan sekarang yang mana kita tahu kes harian COVID-19 hampir mencecah 15,000 hingga ke 20,000 kes sehari positif, dan angka kematian pun hampir mencecah 14,000 angka kematian di Malaysia ini disebabkan COVID-19. Okey, seterusnya saya nak ni lah Puan Naifah sini. Okey, yang ni kita tahu negara kita terlanda COVID. Saya menjemputlah Puan Naifah untuk terangkanlah apa pandangan Puan berkaitan dengan fenomena yang berlaku pada hari ini, pada masyarakat kita pada hari ini, dengan disebabkan dengan pelbagai wabak penyakit, ekonomi dan sebagainya. Boleh Puan jelaskan? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada moderator pada malam ini, Encik Hisham Khalid. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua.
First of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada Persatuan Transformasi Ekonomi Muslim kerana sudi untuk menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi berkenaan dengan fenomena yang telah berlaku di Malaysia sekarang dan juga apa kaitannya dengan sistem pewarisan di Malaysia iaitu pengurusan harta pusaka. Okey, bagi pandangan saya, kalau kita lihat sekarang angka kematian COVID-19 semakin bertambah kan. Kalau dulu mungkin dalam ribu-ribu je, tapi sekarang 20,000, 19,000 makin meningkat lah. So itu menunjukkan kita tak tahu bila pandemik COVID-19 ni akan pergi daripada muka bumi ni. Kan kita tahu dan mengikut daripada kajian dia mungkin mengambil masa paling awal pun 3 tahun. Maksudnya kita akan bersama dengan virus COVID-19 selama 3 tahun. Itu dijangkakanlah paling awal, insya-Allah. Kita harap agar dia dapat dipercepatkan lagi lah tempohnya kan. Tetapi bila kita tengok tempoh 3 tahun tu sebenarnya adalah satu tempoh yang bagi saya panjang lah kan. Tempoh yang panjang dan dalam masa 3 tahun tu macam-macam boleh jadi. Kita tak tahu kan. Okey, dalam masa sekarang juga kita tengok selain daripada isu berkenaan dengan pandemik COVID-19, so kita tengok daripada segi sosial ekonomi. Kita tengok banyak macam orang PKS kan, banyak yang tak dapat nak bertahan dalam keadaan sekarang, di dalam ekonomi sekarang. Dan juga kita tengok ramai yang kehilangan pekerjaan dan macam gaduan, ramai yang menganggur. Maksudnya kadar pengangguran tu semakin tinggi. Sebenarnya sama je, kadar COVID semakin tinggi, maksudnya kadar pewarisan iaitu kadar harta terbeku pengurusan pusaka pun semakin tinggi. Okey, sebab kalau kita lihat dalam sekarang kan, kalau dulu tak ramai yang meninggal, tapi sekarang disebabkan kita telah terdapat banyak varian kan, maksudnya virus COVID-19 itu telah bermutasi kan. Sekarang ni ada varian Delta, varian Lambda, maksudnya exposure antara kita dan juga infected people tu lagi cepat untuk merebak pada kita lah kan. Maksudnya memang sangat-sangat bahayalah dalam keadaan sekarang kan. Right, so daripada situ kita akan dapat tengoklah bila kematian tinggi bukan sekadar COVID je kalau ikutkan, tetapi kematian disebabkan lain pun semakin hari semakin tinggi. Sebabnya kita faham kita sekarang berada di zaman akhir zaman kan. Okay, maksudnya bila kadar kematian tinggi kan, first kadar kematian disebabkan COVID tinggi, so kadar kematian pun tinggi. Bila kadar kematian tinggi bermaksud maksudnya harta terbeku pun ada probability kebangkalan untuk tinggi juga. Kalau ikutkan daripada statistik pun sekarang daripada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG, sebenarnya harta terbeku telah pun mencecah 70 bilion. Maksudnya satu angka yang jumlah yang sangat besar kan, 70 bilion. Bukan 70,000, bukan 70 juta. Kan, dari situ kita dah nampak lihat dah. Maksudnya COVID-19 juga menyumbang kepada angka kadar orang kata kadar mortaliti di Malaysia, kadar harta terbeku di Malaysia menyumbang itu jugalah. Oleh itu kita perlu mengambil tindakan awal dalam keadaan sekarang lah. Tindakan awal kita perlu ambil tindakan segera supaya kebajikan orang kita sayang, contohnya anak, bini dan juga orang kita sayang lah, contohnya mak ayah kan, terjamin lah. Alright, so seperti di dalam hadis lah, hadis riwayat At-Tirmizi, orang yang bijak adalah orang yang sentiasa mengingati mati, dan orang yang bijak adalah orang yang sentiasa mempersiapkan diri untuk mati. Okay. So maksudnya dalam hadis ni kita dapat lihat lah, maksudnya sebenarnya kita kena sentiasa mengingat tentang kematian. So orang yang bijak adalah orang yang sentiasa mengingati mati. So that's why maksudnya setiap sekarang dalam keadaan sekarang ni kan, kita dalam keadaan pandemik ni, kita kena sentiasa prepare diri kita ke arah kematian. Sebab kita tak tahu bila kita akan mati. Mungkin kita salah seorang daripada orang yang akan dijangkiti, kita tak tahu. Nauzubillah min zalik, kita minta didoakanlah, kita doa supaya tak terjadilah pada kita dan keluarga kita. Okey? Tapi itulah yang berlaku sekarang. Maksudnya dalam keadaan sekarang kita tak boleh nak fikir panjang, kita kena ambil tindakan yang cepat, yang segera untuk kita selamatkan waris-waris kita lah akan datang, insya-Allah. Okey, itu dia berkaitan dengan apa yang situasi yang berlaku di Malaysia ni ya. Bila kita menyebut pasal COVID, bila kita menyebut kematian, akan berkait rapat dengan pengusahaan kita lah. Di mana kalau setiap orang yang hidup, walaupun kita kita mempunyai harta, kita meninggal disebabkan COVID, disebabkan penyakit, dan harta itu akan menjadi harta pusaka.
And then kalau tidak dapat diuruskan pun, tuan-tuan dan puan cuba lihat keadaan sekarang ni dengan keadaan masa akan datang. And then mungkin kalau kita tidak uruskan untuk harta tersebut, mungkin akan menyebabkan banyaklah kesan yang berlaku. Terima kasih, itulah perkongsian daripada Puan Naifah berkenaan dengan situasi yang berlaku pada hari ini. Okey, soalan yang kedua, ini saya nak ajukan kepada Puan Naifah. Apa kaitan COVID-19 dengan harta pusaka? Boleh Puan perjelaskan? Okey, terima kasih Cik Isyam. Semacam samalah yang saya cakap yang tadi kan sebelum ni, bila kadar kematian tinggi kan, sekarang kita tengok kadar kematian disebabkan COVID tinggi, maka kadar untuk pencairan asid pun akan tinggi. Maksudnya kita kadar pembekuan asid akan tinggi dan di situ akan berlakunya kadar kemungkinan besar lah kan pengusaha tersangka tidak diuruskan akan tinggi jugalah. Okey, kalau ikutkan apa kaitan antara COVID-19 dan juga harta pusaka kan. Okey, COVID-19 ni kita tak nampak. Kita tak nampak dan dia adalah musuh yang kita tak nampak. Maksudnya kita tak tahu bila kita akan berjumpa dan akan bermesra dengan COVID-19 ni. Kita tak tahu bila kan. Maksudnya kita kena sentiasa bersiap sedia. Contoh, saya bagi contoh yang terdekat lah kan. Dekat adalah bapa saya. Okey, so bapa saya ni kalau ikutkan dia memang duduk di kampung, dia tak keluarlah pergi ke bandar ke pergi merayuan, tak ada. Tetapi dia dapat COVID-19 daripada pergi masjid. So bila dia balik masjid, dia kena COVID dan satu rumah pun kena macam tu lah. Maksudnya benda tu berlaku di depan mata saya lah. Maksudnya COVID-19 tak semestinya kita duduk rumah, kita akan 100% selamat. Kan kita tak tahu benda tu, mungkin ada orang datang rumah kita, dia bawa COVID tu, dia bawa virus tersebut kan, kita tak tahu. Mungkin kita bersalam dengan orang walaupun sebentar tetapi kita dah bawa balik virus tu, kita tak tahu. Maksudnya probability untuk kita berhadapan dengan kematian adalah tinggi disebabkan COVID-19 sentiasa bermutasi kan. Walaupun sekarang kita ada vaksin kan, pelbagai jenis vaksin, tetapi benda tu tak menjamin 100% lah kan. Tetapi dia masih lagi adalah kebarangkalian untuk membantu kita daripada kita orang kata lagi teruk lah efek COVID tersebut kan. Alright. Okay, so kaitan antara COVID-19 dengan harta pusaka ni, maksudnya orang yang kalau kita tengok sekarang kan, COVID-19 ni tak kira muda, tak kira tua, orang tu akan meninggal, dia akan ikut tengok immunity badan seseorang kan. Tak semestinya orang tu muda, immune badan sistem tinggi dan dia meninggal, kadar untuk meninggal tu kurang, tidak kan. Dia ikut pada badan seseorang. Ada orang tu meninggal umur 34 tahun. Ada yang meninggal umur 25 tahun. Dan ada yang meninggal, ada yang orang tua umur 70 tahun pun dia boleh survive walaupun dah stage keempat. Kita nak predict benda tu kan. Okay, so bila kita bercakap tentang COVID ni dan dalam keadaan maksudnya COVID ni, kita mungkin dalam masa seminggu lepas kena COVID kita meninggal. Tak apa lepas 2 minggu, tak apa lepas 2 bulan kita akan meninggal disebabkan COVID lah kan. Kita tahu benda tu. Tetapi seperti yang saya cakap tadi, kita kena buat persiapan yang awal lah kan. Maksudnya contoh, terutamanya kalau contoh orang tu dia adalah ketua keluarga, dia ada mak ayah yang perlu ditanggung, dia perlu dijaga dan dia ada anak-anak yang masih kecil ataupun ada isteri yang duduk di rumah yang perlu jaga anak kecil kan, dan dia punya hutang yang banyak katakanlah kan. So maksudnya kalau dia tak buat apa-apa preparation daripada sekarang dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, so apa akan terjadi dengan waris-waris mereka? Kan macam tu. Contohnya kalau dulu lah kan, dulu bagi kita takaful tu tak penting. Sebab apa? Sebab bagi kita sihat, kita masih muda lagi, kita kuat untuk bekerja dan kita sempat untuk simpan duit kan. Tetapi masa berubah, zaman berubah. Okay, dan keadaan sekarang kan kita tak boleh nak fikir macam dulu-dulu. Mungkin kita fikir aku masih muda, tapi kena ingat ada je kes orang COVID meninggal waktu muda kan. So dia fikir aku masih lagi sihat, boleh mampu lagi nak sara keluarga, nak kumpul duit. Apa jaminan kan? Sebab kalau kita tengok isu pun memang ramai. Kalau kita tengok sekarang ni, ramai yang anak-anak kehilangan ibu bapa kan, anak-anak kecil menjadi anak yatim piatu. Kenapa? Disebabkan antaranya disebabkan COVID lah. Macam tu kan. So maksudnya kita kena ubah kita punya perception, kita punya mindset kena tukar. Maksudnya dulu mungkin takaful tu tak penting kan, sebab kita fikir kita muda, kita boleh cari duit.
kan, kita bersarakan anak kita kan, tetapi sekarang kita kena ubah mindset kita. Maksudnya sekarang ni kita kena buat perancangan awal kan, contohnya macam takaful kan, so tak kisahlah apa-apa jenis takaful sekalipun, bagi saya tak kisah apa jenis takaful sekalipun, ataupun tak kisahlah nak ambil dengan company mana sekalipun, at least ada. Maksudnya ketua keluarga especially kena ada takaful lah. Sebab apa? Contoh kalau kita ambil kan, at least paling rendah berapa? Mungkin dalam RM50, RM40 sebulan kan. So kita dah standby, orang kata fast cash untuk anak-anak lah, untuk hutang kita kan. Maksudnya kita pastikan bila kita meninggal, fast cash contoh RM50,000, RM100,000 tu kita boleh gunakan standby untuk anak-anak, untuk kelangsungan hidup. Especially anak masa kecil. Itulah maksudnya kita kena tukar perception kita. Takaful dalam keadaan sekarang sangat-sangat penting. Kadang-kadang ada orang confused. Dia cakap saya dah ambil insurans. Tapi kena tengok insurans apa. Sekali bila check balik adalah personal accident. Maksudnya dia cover untuk accident saja. Untuk COVID ke, untuk menyebabkan bencana wabak ke, tak cover kan. So kita kena tengok apa takaful yang terbaik lah dalam keadaan sekarang. Pandemik kan. Maksudnya untuk sekarang ni yang terbaik adalah bahagian family lah. Family takaful, di mana bila kita meninggal, tak kisah disebabkan apa sekalipun, disebabkan wabak ke, sakit ke, accident ke, duit kita akan dapat duit untuk anak kita dah meninggal kan. Maksudnya waris kita dah standby dah duit yang banyak untuk kelangsungan hidup diorang, dan juga standby untuk kita punya hutang lah kan. Takkan hutang kita nak harapkan waris kita untuk bayar. So kita kena preservekan satu amount yang besar, harta daripada kita, harta yang kita ada untuk membayar kita punya hutang lah, macam tu. So itu antara kaitan antara COVID-19 dan juga harta pusaka. Okay, contohnya macam berdasarkan apa yang saya cakap tadi kan. Maksudnya sekarang ni apa yang kita kena buat adalah, satu, kita kena ambil tindakan yang awal. Dah tak perlu nak fikir panjang, nanti saya fikirlah. Tak apalah, nanti bulan depan kot kita nak fikir. Kalau kita contoh kita ada harta, kita kena pastikan kita rancang harta itu sekarang. Sebab kita tak tahu akan datang yang nasib kita macam mana. Kita tak tahu, mungkin minggu depan ataupun mungkin lagi sebulan kita dah tak ada, ataupun kita dijangkiti COVID-19. Kita tak tahu benda tu sebab kita tak nampak pun COVID-19 tersebut lah. Okay, itu adalah kaitan antara COVID-19 dan juga harta pusaka. Maksudnya dalam keadaan pandemik sekarang, COVID-19 tinggi, dia punya kadar untuk kematian tinggi, dan harta pusaka untuk pengusaha pusaka pun agak tinggi. Macam itulah dia punya kaitan. Okay. Dan kaitan yang kedua adalah disebabkan COVID ni kita kena tukar mindset, kita kena tukar perception. Dulu mungkin kita nak buat perancangan harta kan, contoh rumah kan. Rumah ni aku beli memang untuk anak, tapi nantilah aku buat perancangan, tak apa lama lagi. Itu dulu. Tapi sekarang kita tak boleh nak orang kata nak ambil mudah, jalan mudah. Macam tu kita kena ambil serius benda tu lah. Okay. Itu sajalah berkaitan bagi saya lah antara COVID-19 dan juga harta pusaka. Okey, tadi banyak perkongsian telah dikongsikan oleh Puan Naifah sendiri, yang bahawa kita tahu yang COVID ini merupakan satu virus yang tidak bermata. Dia tidak kira muda, tua, miskin, kaya, semua akan kena, boleh kena dengan jangkitan COVID tersebut lah. Dan Puan Naifah tadi pun telah memberitahu bahawa situasi COVID ni untuk 3 atau 4 tahun akan datang pun belum tentu akan reda, akan sembuh lah. Dengan keadaan sekarang, dengan kes sekarang ini, kematian hampir mencecah 14,000 hingga sekarang ni, dan kes positif hampir mencecah 15,000 hingga ke 20,000. So satu angka yang sangat tinggi lah. Okey, tadi juga Puan Naifah juga telah menceritakan apakah yang kita perlu lakukan, tindakan yang perlu diambilkan oleh masyarakat di luar sana lah. Okey, terutama sekali dalam bidang takaful lah, insurans sebagainya. Apa persiapan kita untuk akan datang? Sebab kita tak tahu kita mati bila. And then kematian tu sentiasa dia ada. Tak kira lah muda, tua dan sebagainya lah akan merasai kematian tersebut lah. Cuma persoalan kat sini, apa yang kita nak tinggalkan? Apa yang kita nak berikan kepada waris kita? Anak-anak kita, mak ayah kita. Sebab sebelum ni kita bekerja, and then kita bekerja menyara mereka, anak-anak sebagainya. Pernah tak terfikir daripada detik hati tuan-tuan dan puan-puan
apa yang berlaku seandainya kita jatuh sakit, kita meninggal, dan kita meninggal pasti akan melibatkan waris-waris kita, bagaimana kita nak uruskan harta kita yang banyak dan sebagainya, dan mungkin kita tak ada harta, and then apa perlu kita tinggalkan kepada waris. Sebab ini kita pada malam ni kita berkongsi berkaitan dengan COVID-19, apa kaitan COVID-19 dan apa terhadap nasib waris, yang baru kita tahu pada hari ini ramai yang meninggal, ramai yang anak-anak kecil menjadi yatim piatu, mak ayah dia meninggal, tidak ada, kiranya tak adalah sumber kewangan dan sebagainya lah. Okey, banyak tadi telah dikupaskan oleh Puan Raifah sendiri, and then saya pun ingin memberi nasihat jugalah kepada anda yang luar di sana, siap-siaplah sedia, perlulah ambil tindakan segera, sebab tindakan kita sekarang ni akan menentukan keadaan di masa hadapan. Kalau kita tidak bertindak sekarang, bila lagi? Untuk masa akan datang kita tak tahu apa yang akan berlaku. Itu adalah tindakan yang telah dikongsikan oleh Puan Raifah sendiri, yang bahawa kita perlu ambil peranan, ambil cakna benda ni. Jangan ambil ni. Kita rasa kita macam boleh, tapi sebenarnya kita tak boleh. Benda tu kita kena bersedialah awal. Okey, berkaitan dengan soalan seterusnya, kita akan tanya pada Puan Raifah lah, yang bahawa Muhammad Mahfuz Kafala ini merupakan satu agensi yang lebih kepada pengurusan perancangan harta dan pengurusan pusaka, lebih kepada itulah. So kat sini banyaklah pengalaman beliau berkaitan dengan pengurusan harta dan sebagainya. Kita mintalah Puan Raifah untuk menceritakan sedikit tentang pengalaman menguruskan harta pusaka umat Islam pada hari ini. Silakan. Okey, pengalaman. Okey, kalau kita tengok tadi moderator kita ada bercakapkan macam kalau ikutkan background saya bukanlah dari segi pewarisan ke dari syariat, tak. Saya daripada pelbagai lah background, daripada forensik, daripada sains biologi, farmakologi, kan. Sekarang adalah dalam bidang pewarisan. So big why kenapa saya sekarang berada dalam bidang ini, bidang pewarisan, kerana banyak yang berlaku di sekeliling saya berkaitan dengan harta pusaka. Itu adalah orang kata big why kenapa saya berada di bidang pewarisan. Walaupun background saya bukan daripada syariah dan sebagainya, kan. Okay, nak bercerita tentang pengalaman, sebenarnya banyak pengalaman. Pengalaman sendiri ada, pengalaman daripada masyarakat luar ada, kan. Tetapi antara yang paling terkesan di hati saya, salah satu adalah pengalaman daripada keluarga sendiri. Yang paling kuat yang menyebabkan saya rasa okey, saya tak boleh nak duduk diam, saya kena buat sesuatu untuk tolong orang lain, orang luar, supaya tak terjadi lagi macam mana yang berlaku pada keluarga saya lah. Itu ada orang kata main point saya lah. Orang kata big why saya kenapa saya berada di bidang pewarisan. Okey, macam keluarga saya kan, saya ada dulu saya ada bapa saudara. So bapa saudara saya ni dia tak ada harta ta'alih. Maksudnya dia tak ada tanah, dia tak ada rumah, kan. Dia cuma mampu untuk menyimpan duit je di ASB lah. So sikit-sikit dia simpan, kan. Sebab dia fikir isteri dia sakit. So isteri dia ada sakit jantung, kencing manis, buah pinggang, banyaklah sakit tinggi, dia ada 4 sakit lah, kan. Okay, so dia simpan duit sebab dia kata kalau dia tak ada duit ni boleh gunakan untuk perubatan untuk isteri dia lah, kan. Okay, so dia tak ada kawan ta'ala, kan. Satu hari pada hari kedua dia meninggal pagi masa tu disebabkan aksiden. Maksudnya ada Cina langgar dia lah meninggal lah, dia naik motor, kan. Okay, so meninggal. So bila meninggal tu macam biasa, macam untuk tuan semua, bila kita meninggal, so kita punya harta akan dibekukan. Contohnya duit dalam simpanan tak boleh keluarkan, kan, tak boleh dikeluarkan. Rumah, tanah nak kena tukar nama. Contoh kalau kita ada kenderaan, kan, kenderaan tu kita kena tukar nama, kan, tukar nama semua kena ada proses. Sebab semua tertakluk di bawah Akta Perwujudan Pentadbiran 1959. Semua ada proses, tak ada yang boleh skip, kan. Melainkan kalau hibah takaful bolehlah kita skip, ada skip lah, kan, sebab dia special, dia guna akta lain, dia guna akta IFSA 2013, kan. Okay, so disebabkan duit di ASB dia dah lebih 10,000, masuk dalam 10,000 something, 10,800, kan. So bila dibekukan di sana,
perlulah ada proses pencairan aset kan. Bayangkan dalam keadaan isteri dia kampung, duduk rumah, tak kerja, tak tahu nak buat apa kan, dan sakit kan, tak tahu nak buat apa, dan adalah seorang hamba Allah datang untuk bantulah kan, bantu, maksudnya bantu untuk uruskan pusaka lah kan. Dan lah, dia terimalah tawaran tersebut kan. So bila terima, setelah diproses, setelah beberapa bulan, lama jugalah masa dia ambilnya, dan dapatlah bahagian isteri. So bila sampai ke isteri je, kita bahagian isteri adalah, cuba teka berapa. Kan, bayangkan suami simpan duit 10,000 lebih, 10,800 dengan niat, dengan hasrat di hati untuk isteri, supaya preparation kalau tak ada, duit tu boleh guna untuk beli ubat, untuk sakit lah semua tu kan. Tetapi hasrat si suami, hasrat arwah tak tercapai. Disebabkan apa? Sebab tiada perancangan dia buat. Dia cuma menyimpan saja tetapi tiada perancangan dia buat ke atas duit simpanan tersebut lah. So bila dah melalui proses proses pusaka, pencairan dan sebagainya, dan duit amount yang diterima oleh isteri adalah tidak sampai pun 1,200. Bayangkan daripada 10,800, akhir sekali dapat pada isteri tak sampai 1,200. Lepas tolak dengan kos-kos pengurusan harta pusaka kan, kita perlu bayar. Sebab tak ada yang percuma lah di dunia ini. Walaupun kita kerja dengan kerajaan ke memang kena bayar sebab dia tetap di bawah akta. Alright. So bayangkanlah, maksudnya hasrat suami tak tercapai. Sebab apa? Daripada 10,800 dapat ke isteri 1,000 lebih saja. Dan tak sampai pun 1,200 macam tu kan. So daripada itulah saya macam benda tu membuka mata saya lah. Saya kata kesiannya, sebab saya faham kan kesiannya bersusah payah bertahun-tahun simpan duit sampai masa duit tu tak dapat pada orang yang dia nak bagi. So daripada situlah saya memang mencari ilmu supaya saya dapat tolong orang di luar sana. Sebab bagi saya kalau saya tak usaha, siapa lagi kan? Sebab kita kan, kita kena tolong kita punya saudara Islam kan, kita cari ilmu. Alhamdulillah lah, saya dapat bantu ramai orang di luar sana sebab saya tak nak berlaku lagi apa yang dah berlaku pada keluarga saya. Macam tu, itu salah satu pengalaman yang betul-betul orang kata buka mata saya lah untuk saya serius dalam bidang ni. Okey, itu tadi perkongsian yang telah diceritakan oleh Puan Haifah sendiri. Itu daripada pengalaman diri sendiri, pengalaman keluarga sendiri, pribadilah, kepada pengalaman yang yang kita tahu bahawa kalau sesuatu harta, tak kisahlah harta alih ke atau tidak alih ke, ia akan melalui proses, proses pembagian pusaka lah, pembagian tersebut. Dia ada akta dia dan dia ada proses-proses yang perlu dilalui, termasuklah proses guaman dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat di sini banyaklah banyak di antara kita yang lupa. Tadi Puan Haifah bercakap tentang dia dah buat perancangan and then dia dah ambil pelan takaful ke macam-macam lah, dia ambil and then sebagainya, dia dapat wang pampasan. Tapi wang pampasan tu hasratnya adalah untuk bagi kepada isterinya fully. Tetapi disebabkan kita ada proses di mana proses pengurusan pusaka ni tidak melibatkan hanya seorang waris saja, tidak melibatkan hanya isteri saja, tidak melibatkan anak saja, dia akan melibatkan semua waris, waris kadim, dari mak ayah, anak, isteri, suami pun termasuk sekali di dalam pembagian faraid tersebut. And then kita dah anggap macam kita contohlah, kita buat sesuatu and then kita letak penama, kita dah anggap penama tu sebagai dia punya, bila kita bagi penama and then kita anggap dia adalah sebagai penyambung harta kita lah selepas kematian kita. Tapi ramai yang silap bahawa yang penama tersebut hanyalah pentadbir ataupun pemegang amanah untuk harta tersebut saja. And then dia perlu juga dibahagikan dan diagihkan kepada waris-waris yang lain. Itu yang jadinya bila dibuat pembagian semua, okey, contoh nilai 100,000 pampasan, dapat kat isteri dapat 8,000 saja, yang lain sebab diagihkan kepada orang lain. Jangan salah anggap tuan-tuan dan puan sana, bila kita dah letak nama,
kita dah anggap dah selamat dah. Tapi tidak. Dia perlu juga melalui proses perundangan lah. Proses pusaka tersebut yang ada, kita tahu ada faraid, ada kaedah pembagian dan sebagainya lah. Itu yang dikongsikan tadi oleh Puan Ifah. Menariklah pengalaman beliau, daripada pengalaman peribadi hingga pengalaman orang di sekelilingnya. Termasuklah orang-orang yang dibantu oleh agensi MN Kafala ni untuk membuat pusaka. Soalan seterusnya lah, kita nak tahu jugalah sedikit apa yang Muhammad Kafala Agensi ini buat, lakukan. Dan saya nak tanya kepada Puan Ifah, apakah sumber atau inisiatif Muhammad Kafala Agensi ini kepada masyarakat umat Islam khususnya pada hari ini lah. Silakan Puan. MMM Kafala Agency ni dia lebih kepada berkonsepkan one stop center. Maksudnya apa-apa je masalah boleh datang pada kami, insya-Allah kami akan bantu apa yang kami boleh bantu. Kami akan sedia upaya untuk bantulah, insya-Allah dengan izin Allah Taala. Selain daripada itu, kita ada beberapa unit dalam MMM Kafalah ni kan. Antaranya yang pertama adalah kita ada unit perancangan harta. So di dalam unit perancangan harta, kita akan bantu setiap orang yang ada harta. Contohlah macam Suraya, dia beli rumah, dia ada niat untuk bagi rumah tersebut kepada anak kan. So maksudnya dia kena rancang. Kalau dia nak pastikan hasrat tercapai, dia kena rancang untuk pastikan rumah tersebut dapat kepada anak 100%. Kalau tak rancang, dia akan berlaku sebaliknya. Sama dengan cerita saya tadi lah kan, dia memang hasrat dah ada dah, duit simpan untuk sakit isteri kan, untuk pengobatan isteri, tapi kalau tak ambil action, kalau tak rancang awal-awal, dan kita guna, kalau dia tak buat perancangan yang betul, so maksudnya benda tu takkan berlaku lah. Kalau ada berlaku pun alhamdulillah lah kan. Tapi kebanyakan tidak, sebab dia melibatkan hak orang lain, melibatkan waris lain. Melain kalau waris lain setuju. So dalam unit unit perancangan harta, kita ada buat dokumentasi hibah lah. Mungkin ada yang tersilap. Mungkin ada yang cakap selama ni nampak hibah takaful kan. Bila saya cakap hibah, mesti hibah takaful. Sebenarnya hibah ni bukan hibah takaful sahaja. Kita ada banyak hibah. So kita ada hibah aset. Contoh, kita ada hibah rumah, kita ada hibah tanah, kita ada hibah emas, kita ada hibah kenderaan, kita ada hibah saham dan kita ada hibah syarikat. Cuma hibah hutang je kita ada. Alright. So maksudnya M Kafalah membantu setiap insan yang ada niat di hati, ada hasrat di hati untuk pastikan setiap harta yang dia ada, yang dikumpul susah payah, dapat kepada anak atau isteri dia. Dan kita membantulah masyarakat di luar sana untuk merancang sebaik mungkin menggunakan cara yang betul. Contohnya kebanyakan kat luar sana dia ada inisiatif untuk rancang harta beliau, tetapi mereka silap merancang. Contohnya rumah kan. So rumah dia nak bagi pada anak, tetapi apa dia buat? Dia buat wasiat. Dia buat wasiat mengatakan bahawa rumah ini akan dapat kepada anak nama yang sekian-sekian. Contohnya rumah ini ayah akan bagikan kepada anak ayah yang pertama selepas kematian ayah. Contoh kan dia buat wasiat. Tetapi kena ingat sebab di dalam riwayat Imam Ahmad ada menyatakan bahawasanya sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada orang yang berhak akan haknya, dan ketahuilah sesungguhnya tiada wasiat kepada waris. So maksudnya apa? Maksudnya kalau nak merancang harta kepada waris, contoh kita ada niat nak bagi rumah, nak bagi tanah kepada waris. Waris tu maksudnya kita punya anak, kita punya isteri, kita punya mak ayah kan. Kita kena merancang guna kaedah hibah, sebab hibah adalah hadiah. Hadiah ni dia tak ada syarat, dia unlimited, tak kisah nak bagi bersiapa tak apa. Sebab dia adalah hadiah. Tetapi dalam riwayat Imam Ahmad sendiri dah menyatakan bahawanya ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada wasiat kepada waris. Maksudnya kita boleh buat wasiat untuk anak, untuk waris, tetapi dia punya kesan dia punya risiko dia. Sebab kalau kita tengok daripada hadis riwayat Al-Muslim, sesungguhnya melainkan diizinkan oleh ahli waris. Maksudnya kalau seseorang ayah dia buat wasiat kepada anak dia, dan waris yang lain contohnya abang dia, adik dia, adik-beradik dia ataupun mak ayah dia setuju akan wasiat tersebut,
maka wasiat tersebut bolehlah digunakan. Maksudnya tak terbatal lah. Tetapi kalau kita ada dalam 20 waris sekalipun, seorang sahaja yang tidak setuju, maka wasiat tersebut akan terbatal. Okey? Okey, maksudnya bila sesuatu nak buat perancangan harta, kena guna perancangan yang betul. Guna kaedah yang betul. Sebab kita takut kita guna perancangan yang salah, so hasrat kita, niat kita tak akan sampai, tak akan dapat, tak akan tercapai, tak akan dapat dilaksanakan di kemudian hari. Okey. So maksudnya macam tadi kan first saya ada cakap tentang hibah takaful kan. Sebenarnya banyak lagi hibah. Okey, macam DMM kafalah, kita membantu daripada hibah tanah, hibah rumah, apa sahaja harta yang memang milik kita, kita akan bantu untuk membuat perancangan dokumentasi hibah lah. Hibah aset, kita panggil hibah aset. Okey. So satulah perancangan harta. So untuk perancangan harta saya sarankan, saya nasihatkan sekiranya ada hasrat di hati nak bagi bersiapa harta tersebut, so perlu membuat dokumentasi hibah. Hibah aset hibah aset. Okey, hibah aset dan juga wasiat ni kalau ikutkan dia akan dia digunakan untuk diberikan kepada 1/3 kepada bukan waris untuk tujuan kebajikan. Contohnya kita buat wasiat nak bagikan duit dalam ASB kita untuk anak yatim, untuk tahfiz, untuk masjid atau sebagainya, itu boleh. Maksudnya wasiat itu adalah wasiat yang misalnya kata kalau ada orang tentang sekalipun, tak boleh, mesti kena on juga. Dia tak akan terbatal. Wasiat tu itulah wasiat sebenar. Tak pun ada kedua adalah wasiat melantik wasi. Wasiat melantik wasi dia adalah kita dah lantik siap siapa orang yang kita nak diuruskan harta kita. Contohnya kita melantik agensi ataupun trustee ke, kan, ataupun agensi ke ataupun orang lah, tak kisahlah. Yang penting dia adalah wasi lah yang boleh membantu uruskan, yang ada ilmu lah untuk uruskan kita punya pusaka kelak. Okey, itu dah segi perancangan. Yang kedua, LM kafalah dia membantu juga di dalam pengurusan harta pusaka, pengurusan pusaka. Maksudnya bila seseorang meninggal, seperti yang saya katakan tadi kan, bila meninggal je memang akan segala aset kita akan dibekukan dan perlu ada proses untuk pencairan aset. So sebenarnya dalam proses pencairan aset itulah terdapat banyak sangat kekangan, banyak sangat masalah, banyak sangat dugaan dan cubaan. Macam tu. Kenapa? Sebab dia melibatkan banyak pihak. Okey. So di dalam pengurusan pusaka, macam kami banyak terima kes-kes pusaka, contoh dokumen tak lengkap. Kan? So bila dokumen tak lengkap, memang tak boleh nak proceed ke stage yang seterusnya lah. Maksudnya harta tersebut akan beku dan tak boleh nak proceed untuk cair. Kita tak boleh nak buat proses pencairan aset sebab dokumen tak lengkap. So bila macam nak lengkapkan. So sebenarnya kita ada cara macam mana nak pastikan dokumen tak lengkap tu kita boleh lengkapkan. Ada caranya. Kan setiap masalah akan ada jalan penyelesaiannya kan. So macam mana caranya? Kenalah mencari orang yang boleh membantu untuk selesaikan masalah lah. Contohnya sesiapa yang ada masalah pusaka sekarang kan, saya percaya, saya yakin di luar sana ada ramai masalah pengurusan harta pusaka yang tak diuruskan lagi. Mungkin nenek dia punya, datuk dia punya, kan, mak ayah dia punya, saudara mara, kakak, adik kan, tapi tak uruskan. Sebab apa? Sebab first ada masalah. Tapi bila masalah tak tahu nak pergi ke mana kan. So di sinilah M Kafalah agensi dia membuka satu peluang pada orang di luar sana untuk berkongsi masalah bersama kami lah, untuk supaya kami dapat bantu, memberi peluang pada kami untuk bantu mencari jalan penyelesaian. Okey, so ada juga yang waris bergaduh kan. Bila waris bergaduh ni memang orang kata benda ni memang sering berlaku lah kan. Memang orang kata kalau tengok dalam surat khabar pun banyak lah keluar kan, macam mak dan anak bergaduhkan harta pusaka kan. Tak pun kakak dan abang saling bergaduh, berbunuhan dan sebagainya. Benda ni memang orang kata common lah kan kalau bergaduh dengan waris ni. So apa sebenarnya yang perlu buat sekiranya bergaduh? Sebenarnya bila waris ni bergaduh, dia sebabkan dia tak ada ilmu untuk pengurusan saka. Contohnya ilmu dari segi pembahagian faraid. Kan? Mungkin mereka bergaduh sebenarnya mereka tak tahu pun bahagian masing-masing ni berapa. Hak masing-masing ni berapa kan? Mereka akan berfikir mengikut apa yang dia fikir. Manusia ni bila dalam dia punya minda, dalam otak dia orang tak ada ilmu, tak cukup ilmu kan. So dia akan bertindak mengikut apa yang dia fikir, apa yang dia fikiran dia. Maksudnya dia bukan bertindak mengikut ilmu. So dia sebab itulah salah satu punca pergaduhan lah di kalangan waris.
Kan mungkin kebanyakannya anak pertama lelaki, anak bongsu lelaki. So yang si abang ni akan fikir aku ada hak lebih daripada engkau sebab kau anak bongsu. Sedangkan mereka adalah lelaki dan bahagian sama rata, sama je. Tak kisah sulung ke bongsu, sama je. Okay, so macam di MN Kafal Agency, kami memang membantulah. Memang kami dapat terima banyak kes yang melibatkan pergaduhan lah. So bila kami menjadi orang tengah, bila kami berjumpa dengan pihak sana, kami berjumpa dengan pihak sini, rupanya kami dapat tahulah apa yang berlaku sebenarnya. Mereka biasanya berlaku miscommunication lah, misunderstanding tu saja. Okay, yang ni fikir yang ni nak harta lebih, yang ni fikir yang ni tamak kan. Sebenarnya mereka ni tak fikir macam tu pun. So bila kami datang mewakili orang tengah lah kan, kami tashkil, beritahu dia apa yang berlaku, hak mereka berapa kan, dan alhamdulillah akhirnya masalah pusaka selama 25 tahun, 20 tahun dapat kami selesaikan lah, insyaAllah lah, alhamdulillah. Itu yang kedua lah, maksudnya siapa-siapa ada masalah pengurusan pusaka ke, boleh je hubungi kami untuk kami bantu beri khidmat nasihat secara percuma. Contoh macam kami ada juga terima lah, ada satu kes tu anak tiri datang kepada kami lah kan, anak tiri. So dia tanya, dia kata mak tiri saya dah meninggal. So saya nak tahulah, saya ni ada hak tak? Macam tu. Kan? So kadang-kadang kita fikir dia anak tiri, yang meninggal mak tiri. Tak ada kaitan kot, tak dapat kot kan. Tetapi tak. Dia ada situasi pengiraan faid yang dia boleh dapat hal tersebut. Dan ada juga situasi yang dia tak dapat hal tersebut. Macam itulah. Okay, so kami pun maksudnya kami akan bantulah untuk kirakan lah, untuk tengok sama ada dia berhak ke tidak. Kan ada juga kami dapat situasi di dalam keadaan status tak tahu status macam mana kan, kami membantulah apa yang kami bantu macam tu. Okay, so dari segi pengurusan pusaka, di MN Kafalah Agensi juga kami membantu untuk menguruskan untuk sempurnakan fardu kifayah. Contohnya selepas meninggal, seperti yang kita sedia maklum, segala hutang kita perlu jelaskan kan, hutang arwah menggunakan harta yang dia adalah. Tetapi kalau tak ada, akan mengikut budi bicara waris lah. Selalunya waris ni dia akan sayangkan orang yang disayang, macam contoh mak ayah. Biasanya waris akan buat lah untuk bayarkan dia punya hutang-hutang. So kadang-kadang kita cuma nampak hutang, kita cuma bayarkan hutang dengan organisasi. Contoh hutang dengan bank, hutang dengan orang. Tetapi ramai yang terlepas pandang. Hutang dengan Allah Ta'ala ni kena ambil cakna juga. Kata kena ambil tahu juga. Sebab itu hutang juga kan. So maksudnya apa antara hutang dengan Allah Ta'ala? Yang antaranya adalah bila dari segi fidyah kan. Fidyah tu kena bayar. Kena bayar maksudnya masih hidup arwah dia tak berpuasa dan dia perlu gantikan sepatutnya kan. Tetapi mungkin tak sempat nak ganti ke apa, kita lupa kan. So kita kena bayarkan lah bagi pihak waris. Hutang Allah Ta'ala kan kita kena bayarkan. Okay, so macam pengiraan dari segi fidyah pun kita bukannya direct. Contohnya dia tak berpuasa sebulan selama 7 tahun. So kita dah 30 hari dalam 7. Tak, pengiraan lain. Tak, dia bukan direct macam 7 pengiraan. Dia ada pengiraan dia. So macam di MN Kafalah kami bantulah. Bantu untuk buat perkiraan lah. Dan kami pun ada panel rujukan daripada pejabat agama, okay, daripada panel syariah kan, macam tu. Okay, so selain daripada itu, kita juga membantu dari segi, contohnya macam sekarang ni kami tengah onkan kempen infak kain kafan. Kan sebab macam yang kita sedia maklum, sekarang kadar kematian semakin tinggi dan kadang sekarang ekonomi merosot dan kadang sekarang ramai yang susah kan, tak dapat kerja, semua tu kan. Okay, so dan kami mengambil inisiatif untuk membantu orang di luar sana untuk kita infak. Kita berkumpulan buat infak kain kafan dan kita serahkan kain kafan kepada yang memerlukan lah. Contohnya macam setakat ni alhamdulillah kami dah hantar infak kain kafan hasil daripada orang ramai kepada hospital, kepada masjid, kepada seseorang macam itulah. Alhamdulillah. Itu antara sumbangan ataupun kami punya inisiatif untuk membantu saudara se-Islam kita. Okay, so selain daripada itu, selain daripada fidyah, dan kita juga membantu untuk buatkan badal haji macam tu lah. Maksudnya kita lebih kepada bantu untuk fulfillkan lah, sempurnakan fardu kifayah. Okay, itu antara inisiatif ataupun sumbangan kafalah kepada masyarakat. Alhamdulillah, insyaAllah sesiapa yang ada masalah boleh je, tak apa, boleh je
kontak kami, berhubungan kami untuk kami membantu lebih lanjut. Okay, so di talian bagi sesiapa yang ada masalah kan, so nanti moderator akan boleh bagilah nombor telefon yang boleh dihubungi. Okay, itu sahaja. Itu okey, tadi banyak sebenarnya yang telah dilakukan oleh MN Kafala Agency daripada perancangan harta, daripada pengurusan harta, daripada macam-macam, sehingga kekayaan pun MN Kafala sendiri pun ada sediakan servis tersebutlah, wakaf, program wakafnya. Okey, kepada anda yang di luar sana yang mempunyai masalah pengurusan pusaka dan sebagainya, boleh kontak di sini. Saya ada sertakan di ruangan komen, live tersebut, kami ada sediakan khidmat konsultasi perancangan dan pengurusan harta pusaka percuma yang mana kepada anda yang di luar sana yang ingin mendapatkan hikmat nasihat katanya, khidmat nasihat untuk harta, apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan untuk memastikan harta kita itu benar-benar dapat kepada waris kita. Apa harta yang kita tinggalkan tu benar-benar memberi manfaat waris-waris kita kat sini bawah tu tersebut ada khidmat konsultasi perancangan dan pengurusan pusaka percuma 019-415-1337 kepada anda yang di luar sana yang ada masalah pengurusan tersebutlah. And then kita dapat tahu tadi bahawa MN Kafala ni bukan saja daripada perancangan harta, pengurusan harta pusaka, MN Kafala ni juga membuat sosial kebajikan juga dalam program wakaf kekapan, di mana anda boleh untuk wakaf kekapan, kami ada sediakan di ruangan komen di bawah di live ni. Okey, untuk wakaf kekapan, bolehlah pergi ke link tersebut kita memang ada sediakanlah MN Kafala memang ada sediakan untuk infak atau wakaf kekapan. Okey, kepada banyak tadi telah dikongsikan oleh Puan Aifah berkaitan dengan apa yang berlaku, situasi yang berlaku, and then apa MN Kafala lakukan terhadap masyarakat kita, khususnya masyarakat umat Islam daripada pengurusan pusaka hinggalah kepada kekapan kepada kematian bila berlaku kematian, kekapan ada bila kekapan ada, bila berlaku kematian pasti ada masalah pengurusan harta pusaka. Tadi Puan Aifah pun ada cerita pengalaman dia sampai ada klien datang nak uruskan harta pusaka sampai 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun pun ada lagi yang tak settle lagi ada yang bertanyakan tentang hak nak dapatkan hak, betul ke saya ni sebagai mak tiri, anak tiri dapat bahagian harta tersebut. Kat sini MN Kafala ni juga akan berkongsi akan khidmat nasihat dan sebagainya, bagaimana kita nak selamatkan hati kita, bagaimana kita nak uruskan hati kita dan sebagainya. Okey, kepada anda yang di luar sana yang tuan-tuan, kepada tuan-tuan dan puan yang sedang menonton live ni, kepada anda yang mempunyai soalan dengan pusaka, boleh chat di ruangan komen live ni, boleh chat apa yang anda ingin tanyalah berkenaan pusaka. Tadi sebelum saya tak ada orang lagi tanya, tadi Puan Aifah ada bercerita sikit masalah ni berlakulah, masalah berlaku berpuluh tahun disebabkan keadaan ketidakfahaman waris itu sendiri. Berapa ramai yang faham tentang pengurusan harta pusaka ni? Selepas kematian apa yang perlu buat? Kadang-kadang waris ni tak tahu nak buat kat mana. Dia tak tahu. Rujuk sana, rujuk sini tak tahu. And then apa perlu dokumen yang diperlukan untuk memastikan bahawa harta itu boleh dijalankan prosesnya. Sebab kita tahu bila melibatkan proses bahagian pusaka ini, dia akan melibatkan dokumen. Dokumen-dokumen penting seperti prosedur kematian, kad pengwaris dan sebagainya yang termasuk harta alih dan tak alih tersebut. Yang tadi juga Puan Aifah ada memberitahulah yang bahawa MN Kafala ini ada menyediakan perancangan harta yang ada bercerita tentang
pengalaman macam mana nak uruskan tersebut. Sebab ramai yang tak faham tadi saya highlightkan benda ni, wasiat. Wasiat. Puan Aifah ada terangkan tentang wasiat. Antara wasiat dan hibah lah. Wasiat ni tidak hanyalah untuk bukan waris. Tiada istilah wasiat untuk waris tadi. Saya terpaksa highlight benda ni sebab ramai yang anggap kita bila dah buat wasiat rasa square lah, dah rasa selamat harta kita. Tapi nak ikutkan wasiat tu tak kuat. Wasiat ni adalah bukan benda boleh wasiat. Hanyalah 1/3. Dan 1/3 tu merupakan wasiat daripada hajat daripada pemegang harta tersebut, si mati. Dia mungkin dia ingin mewakafkan satu harta dia kepada kebajikan, madrasah, pembangunan amal dan sebagainya. Kepada anda sana, jangan lupa kalau ada pandangan ataupun komen, bukan komen, persoalan, boleh komen di ruangan chat. Masih lagi tak ada soalan. Tak apa, saya ulaskan sedikit tadi berkenaan dengan perancangan wasiat dan sebagainya. Ini masyarakat kita perlu ambil tahu. Bila dah terjadi, baru tak nak ambil tahu. Bila dah berlaku, barulah menyesal. Sebelum kita buat harta tu, kena pastikan dokumen apa yang kita buat betul ke cara macam ni, betul ke cara macam ni, salah ke ataupun tidak. Perlulah rujuk pada runding yang pakar. LDM dan kafalan sendiri pun mereka dalam bidang profesional lah, dalam pengusaha harta. And then tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan khidmat nasihat lah daripada agensi kafalan sini. So supaya harta tuan-tuan dan puan-puan dapat diuruskan dengan baik. Okey, tak ada soalan. Ada soalan tak? Tak ada soalan. Saya masih tunggu soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada soalan ataupun pertanyaan berkaitan dengan perancangan harta ataupun pusaka, boleh tulis komen di bawah. Komen di ruangan live ni lah. Kita bila ada satu sesi tu, sebab tu kita ada soal jawab. Sesi soal jawab untuk memastikan bahawa kita faham, benar-benar faham apa itu perancang harta, apa itu hibah, apa itu wasiat, apa itu pengurusan pusaka, faraid dan sebagainya. Kita nak bagi clear. Sebab ada yang akan menyatakan bahawa ilmu yang pertama yang akan diangkat dari muka bumi adalah ilmu faraid. So ilmu ini sangat penting pada masyarakat kita pada hari ini. Okey, kita dah live pun hampir 1 jam and tak ada pertanyaan pun daripada audiens kita di luar sana. Okey, untuk yang terakhir kita nak minta lah nasihat daripada Puan Aifah sendiri. Puan Aifah, nasihat apa yang perlu dilakukan, nasihat kepada masyarakat kita di luar sana untuk harta, pengurusan harta, perancangan harta dan sebagainya lah. Okey, dia silakan. Okey, untuk masyarakat di luar sana, first apa yang kita kena buat sekarang adalah tindakan awal lah. Kita kena buat tindakan awal dan kalau boleh sekarang juga kita ambil tindakan tersebut. Okey, first sekiranya kita ada harta dan kita ada hasrat dan kita nak pastikan hasrat itu tercapai, dapat dilaksanakan bila kita meninggal, dan maksudnya kita perlu buat perancangan harta. Itu paling penting sebab kita jangan fikir tak apa, rumah ni akan dapat pada anak aku. So apa jaminan? Tak ada jaminan sebenarnya. Tak ada jaminan pun rumah tersebut akan dapat pada anak kita 100% selagi mana kita tak buat apa-apa perancangan. Okay? Right. So yang kedua, pengurusan pusaka. Kan, kalau kita tengok dalam Malaysia ni, ramai sangat tak uruskan pusaka. Bagi mereka, pengurusan pusaka ni bukan satu benda yang besar, bukan satu benda yang kata penting. Kan, tak apa, nak uruskan nanti pun tak apa. Kan, benda ni macam tak penting lah. Banyak lagi benda lain yang penting. Tetapi kena ingat, dalam hadis riwayat Muslim ada menyatakan bahawa saja barang siapa yang mengambil hak orang lain, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan syurga baginya dan menghalalkan ataupun mewajibkan neraka ke atasnya, walaupun harta yang diambil itu adalah cuma sebesar sebatang duri. Kan, maksudnya sebenarnya harta pusaka ni adalah benda paling penting sebab dia melibatkan halal dan haram. Dia melibatkan hak orang, melibatkan harta batin. Kan, maksudnya
kalau kita nak pastikan kita punya keturunan kita, anak-anak kita tidak tergolong dalam golongan orang yang memakan hak orang lain, memakan benda yang batil, so kita kena ambil tindakan dari sekarang. Sebabnya kalau kita tak ambil tindakan sekarang, kita tak ambil peduli pun tentang pusaka, dan benda tu kemungkinan besar pun benda tu akan berlarutan lah sampai ke anak cucu kita, dan hasilnya keturunan kita semuanya akan terlibat dalam dan tergolong dalam golongan orang yang memakan hak orang lain dan makan harta batil lah. Okay. So sebelum tu kan, last sekali, so sesungguhnya kita kena tahu bahawasanya COVID itu tidak bermata. So sesiapa pun boleh menjadi mangsa. Dan sesungguhnya mati itu pasti. Azab kubur menanti bagi orang yang tak ready. So akhir kata, kita perlu rancang harta supaya waris kita terpelihara. Dan lastly, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Persatuan Transformasi Ekonomi Muslim kerana sudi memanggil kami, untuk berkongsilah pengalaman, share ilmu berkaitan dengan pewarisan lah. Itu sahaja daripada saya. Alhamdulillah, terima kasih dan Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang Puan Haifah telah kongsikan pesanan terakhir lah, ya. Pesanan untuk sesiapa yang menonton live ni, bahawa kita kena cepat buat persiapan segera, buat perancangan segera, jangan salah faham dan sebagainya. And then hibah, tadi saya lupa tadi, and kita bila dengar perkataan hibah ni kita ingat takaful. Tidak, bukan takaful saja yang boleh hibah, aset pun boleh hibah, jangan salah faham. Bila dengar hibah, takaful ni tidak, aset pun kita boleh hibah, kita boleh hadiahkan kepada insan yang kita sayang, yang kita sayang lah. Okey, alhamdulillah, kita pun telah berada di hujung rancangan lah. Di hujung rancangan. Tadi ada juga perkongsian tadi juga kepada anda yang di luar sana, anda yang sikit di luar sana yang ingin mendapatkan e-book pengurusan harta pusaka percuma, anda boleh pergi ke link tersebut lah, yang saya berikan link tersebut. Anda boleh pergi link ke bawah ni untuk dapatkan e-book panduan pengurusan harta pusaka secara percuma, di mana buku e-book tersebut ada proses lah, ada benda yang kita sampaikan lah dalam e-book tersebut untuk memastikan kita faham apa itu harta, bagaimana kita nak uruskan harta pusaka dan sebagainya. Alhamdulillah, kita pun telah berada di hujung rancangan, hujung live tersebut berkaitan dengan berbicara harta pusaka, and then apa itu COVID-19, kesan kepada nasib waris. Yang mana kita tahu bila berlaku kematian disebabkan COVID-19 ni, dia akan memberi impak pada waris itu sendiri, tidak kira segi emosi atau dari segi kebajikan dia lah. Yang pertama kita tahu, bila meninggal seseorang tu, dia akan meninggalkan banyak lah, meninggal harta, meninggalkan anak, dan harta tu macam mana kita nak uruskan, banyak belajar dan faham dan sebagainya. Alhamdulillah, kita telah berada di ujung rancangan. Terima kasih kepada tuan dan puan yang sudi menonton live kami, hasil daripada kerjasama. Terima kasih juga kepada Persatuan Transformasi Ekonomi Muslim, dan jaringan kerjasama antara Muhammad Mahfuz Kafala Agensi. Okey, sedikit yang telah dibincangkan tadi. Okey, kita ni tidak kira tua atau muda, pasti akan merasai mati. Jadi rancanglah harta anda cepat-cepat, jangan nanti, jangan tunggu 2 bulan, 3 bulan akan datang. Jangan, kalau boleh sekarang, rancanglah harta anda sekarang, sebab tidak kira muda, tua atau kaya atau miskin. And then nasihat saya, dan saya ada slogan, rancang harta, waris terpelihara. Okey, daripada ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.